Selamat sejahtera dan salam satu jiwa. Pasukan bomba dan penyelamat Sarawak diletakkan dalam keadaan bersedia bagi sebarang kemungkinan banjir. Petang semalam seramai 7 anggota dengan sebuah bot telah diturunkan di Kampung Bakor bagi sebarang operasi perpindahan. Menurut penolong pengarah operasi bomba dan penyelamat Sarawak, Farhan Sufian Borhan, langkah itu diambil berikutan fenomena air pasang besar. Walau bagaimanapun, setakat pukul 6 petang semalam, kenaikan paras air laut tidak memberi impak air pasang besar kerana tidak didorong hujan lebat. Selain daripada Kuching dan juga Samarahan, kami juga membuat pemantauan di kawasan Mukah, Bintulu dan juga Mirih. Pihaknya akan terus memantau keadaan ini dari semasa ke semasa sepanjang minggu ini. Lembaga Air Kawasan Utara laku bakal melaksanakan projek pemindahan bekalan air mentah dari Sungai Baram bagi menambah baik penyaluran bekalan air bersih sedia ada kepada pengguna di Miri. Menteri Kemudahan Awam Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata skim pemindahan bekalan air mentah Baram telah diluluskan kerajaan dan kini sedang dalam proses pelan reka bentuk projek dan dijangka dimulakan tahun depan. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama bersama laku di Miri, katanya projek pemindahan bekalan air itu dijangka memakan masa 2 tahun untuk dilaksanakan sepenuhnya dengan kos berjumlah RM240 juta. Jelas beliau, sumber bekalan air sedia ada dari Sungai Bakong sangat rendah dari segi kualiti dan kuantiti air, terutama pada musim kemarau. Dengan pelaksanaan projek ini, katanya, Miri akan menikmati bekalan air yang lebih berkualiti dan mampu mengatasi masalah kekurangan bekalan air pada musim kemarau. Beliau turut menggesa pengguna supaya tidak melakukan pembaziran kerana kerajaan telah menghabiskan perbelanjaan yang tinggi untuk mengekstrak, merawat dan menyalurkan air bersih kepada pengguna. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan projek kecil luar bandar MRP kepada Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum, Persatuan Tuai Rumah Sibuti dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK 3 buah rumah panjang melibatkan jumlah keseluruhan RM127,000. Bandaraya Miri amat memerlukan bekalan elektrik yang mampan berikutan kepesatan pembangunan dan peningkatan populasi lebih-lebih lagi bertepatan dengan statusnya sebagai bandaraya perangainan. Datuk Bandar Miri, Adam Yi berkata Miri juga tidak terkecuali sering mengalami gangguan bekalan elektrik dan ini harus dielakkan bagi memberi imej positif kepada warga tempatan dan pelancong terhadap sumber bekalan elektrik Sarawak. Justru beliau menyarankan agar pihak Sarawak Energy Berhad SEB mengambil berat terhadap persepsi dan suara pengguna berhubung aduan kerapnya berlaku gangguan elektrik di negeri ini khususnya di Miri. Beliau bercakap demikian pada majlis dialog bersama SEB di Bilik Mesyuarat Majlis Bandaraya Miri. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan SEB, Lu Yu Hong, berkata banyak projek melibatkan kerja-kerja mengukuh dan meneguhkan sistem bekalan akan dilaksanakan di bahagian Miri dalam tempoh 5 tahun sehingga tahun 2020 kelak. Malah, SEB telah melabur sebanyak RM600 juta untuk menambah ketinggian voltan ke Bandaraya Miri dan sebanyak RM300 juta untuk memantapkan sistem pengagihan tenaga. Dalam pada itu katanya, bagi pengguna yang mempunyai sebarang aduan dan pendapat, kini boleh berbuat demikian dengan menggunakan aplikasi SEB Cares melalui telefon pintar. Permohonan Program Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia PPA 1M yang diadakan di Eastwood Valley Miri masih dibuka sehingga 1 Disember ini. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin menyeru penjawat awam di Miri supaya mengambil peluang ini berikutan harga rumah teres 2 tingkat yang bakal dibina dalam jangka masa 2 tahun itu menjanjikan keselesaan kepada penjawat awam berikutan itirahat kepada 817 rumah sahaja. Malah, tambah beliau, lokasi rumah PPA 1M amat strategik di laluan Lebuh Raya Pen Borneo berdekatan dengan Hospital Miri, Lapangan Terbang Miri, sekolah serta bangunan perniagaan. Sehingga kini, beliau menyatakan pihak pemaju Pantai Bayu Indah Sdn Bhd telah menerima sebanyak 600 permohonan. Beliau bercakap dalam sidang media PPA 1M di Miri. Bagi yang berminat, boleh memohon menerusi laman web rasmi www.ppa1m.gov.my.
Dalam pada itu, beliau menyatakan Miri amat memerlukan lebih banyak perumahan mampu milik bagi membantu ramai penduduk yang kian bertambah. Turut hadir Adun Piasau Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Miri Adam Ye. Para pelajar di negeri ini dinasihatkan untuk menanam nilai saya mahu jadi yang pertama dalam kehidupan mereka. Menurut Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi, Dr. Anwar Rapai, ini khususnya dalam subjek sains dan matematik. Beliau yang juga pengerusi Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia Cawangan Sarawak menyuarakan perkara ini ke arah mencapai hasrat kerajaan negeri dalam melahirkan lebih ramai pelajar dalam bidang perubatan. Ini berikutan di Sarawak ketika ini belum ada lagi kaum bumi putera Melayu yang bergelar pakar bedah jantung dan otak. Selain daripada itu, statistik yang dikeluarkan oleh Akademi Sains Malaysia turut merekodkan kekurangan ilmuwan sains dan matematik dengan menyaksikan hanya 85,000 ahli sains dan teknokrat ketika ini di seluruh negara. Jelasnya jumlah berkenaan jika dibandingkan dengan sasaran kerajaan untuk menjadi negara maju menjelang 2020 masih lagi jauh kerana untuk mendapat pengiktirafan itu, negara maju perlu mempunyai sekurang-kurangnya 500,000 juta ahli sains dan teknokrat. Dr. Anwar berucap mewakili Menteri Kejaraya merangka Presiden Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia, Datuk Seri Fadilah Yusof di pertandingan Olimpiad Sains dan Matematik di Kuching. Pemenang pertandingan Olimpiad bagi kategori sains dimenangi oleh Muhammad Haziq Haris, Abang Zamari dari SMK St. Joseph. Manakala bagi kategori matematik dimenangi oleh Muhammad Hafizuddin Mahmud dari SMK Tun Ahmad Zaidi. Keselamatan diri kanak-kanak di sekolah harus dititik beratkan kerana mereka tergolong dalam kategori berisiko tinggi terhadap pelbagai bentuk kemalangan ataupun jenayah. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus berkata walaupun kesedaran ibu bapa dan pihak sekolah sudah ada, namun keprihatinan semua pihak perlu ada demi menjamin serta meningkatkan keselamatan kanak-kanak khususnya di negara ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kempen keselamatan kanak-kanak Sahabat Bijak Save and Protect seperingkat Negeri Sarawak 2016 di Dewan Seri Gemilang SK Anci Miri. Tambah beliau, kempen keselamatan itu bertujuan untuk menyebar luas maklumat berkaitan keselamatan khususnya untuk pelajar sekolah rendah serta memberi pendedahan literasi undang-undang kepada semua pihak berkaitan hukuman yang dikenakan kepada pesalah kanak-kanak. Sempena kempen tersebut, pelajar SK Anci Miri turut diberikan taklimat mengenai keselamatan diri, murid pergi dan balik sekolah, klik dengan bijak dan program kesedaran keselamatan pertahanan awam PROKSPA. Beberapa agensi dan jabatan kerajaan turut membuka kaunter dan mengadakan pameran sempena kempen sehari itu antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, Angkatan Pertahanan Awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan Kementerian Kesihatan. Jawatan Kemajuan Masyarakat KEMAS komited dalam memastikan setiap guru-guru tadika sekurang-kurangnya memiliki kelulusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi pengambilan baharu menjelang tahun hadapan. Pengarah KEMAS Negeri Sarawak, Abang Rabai Abang Muhi berkata ia bagi memberikan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran peringkat awal persekolahan. Ujar beliau, pihaknya turut akan membantu mempertingkat tahap pendidikan guru-guru tadika yang masih pada peringkat sekurang-kurangnya sijil Kerajaan Malaysia. Jelasnya, ini kerana pihak KEMAS menitik berat pengajian di peringkat tadika dalam aspek proses pembelajaran membaca, mengira dan menulis dalam kalangan kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam ucapan aluannya semasa majlis mini convocation Tadika KEMAS peringkat Parlimen 193 Santubong, DUN N4 Pantai Damai dan DUN N5 Demak Laut di Kuching. Turut hadir Ahli Dewan Lengan Negeri ADUN N5 Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni. Seramai 651 kanak-kanak 6 tahun dari 31 Tadika KEMAS kedua-dua kawasan menerima sijil pada majlis tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Danan Satem akan menghadiri mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Ibu Pejabat PBB Jalan Bakor Kuching pada pukul 10.30 pagi, diikuti dengan mesyuarat pra-persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada pukul 1.30 tengah hari. Manakala pada pukul 10 pagi, Menteri Kewangan II, Datuk Seri Wong Soon Koh akan menyampaikan geran kecil luar bandar MRP Kuching di bilik persidangan tingkat 7, bangunan Baitul Makmur Kuching. Manakala pada pukul 9.45 pagi, Menteri Muda Ekonomi Luar Bandar dan Peladangan, Datuk Francis Hadin Hollis, mewakili timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Sugambas, akan menghadiri Majlis Pelancaran Coklat Sarawak, Saracoks di Kuching. Turut mendapat liputan perasmian Majlis Seminar Jawatan Kuasa Pembangunan Pengurusan Polis Wanita tahun 2016 yang akan disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansor, bertempat di bilik mesyuarat IPK Sarawak, Kuching pada pukul 8.45 pagi. Dan akhir sekali di Miri, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Sapuan Ahmad akan menghadiri Majlis Pelancaran Pusat Konservasi Tanah Bencah Kuala Baram bagi burung berhijrah pada pukul 10.30 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Hidayah.